Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Akhirnya Anwar Ibrahim menang juga. Ditunggu-tunggu bila dia akan menang. Akhirnya malam ini diumumkan kemenangan besar kepada Anwar Ibrahim. Akhirnya yang di-Pertuan Agong menzahirkan tahniah kepada Kerajaan Perpaduan yang diketuai oleh Anwar Ibrahim dengan sambutan luar biasa Hari Kebangsaan pada hari kemarin. Ini bermaksud cakap-cakap mengatakan bahawa Anwar Ibrahim, pemimpin yang tak dapat membawa kemakmuran kepada Malaysia, kegemilangan kepada Malaysia, adalah sama sekali salah, tak tepat dan mungkin hanya pembohongan semata-mata. Kerana sudah dapat dilihat, kali pertama, julung kali Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri untuk sambutan Hari Kebangsaan dilihat oleh Agung sendiri sebagai luar biasa sambutannya. Ini bermaksud sambutan rakyat terhadap kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim adalah sambutan yang luar biasa. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Bilal Shah menzahirkan setinggi-tinggi tahniah dan penghargaan kepada Kerajaan Perpaduan atas penganjuran sambutan Hari Kebangsaan 2023 yang meriah dan luar biasa di Putrajaya semalam. Bercakap tentang sambutan luar biasa daripada seluruh rakyat Malaysia, ini menunjukkan bahawa kata-kata yang kononnya Anwar Ibrahim ditolak oleh rakyat Malaysia adalah tidak tepat. Ada mengatakan bahawa pilihan raya negeri di 6 buah negeri baru-baru ini menunjukkan bahawa kononnya Anwar Ibrahim ditolak oleh rakyat. Namun demikian, sambutan Hari Kebangsaan pada kali ini adalah petanda bahawa Anwar Ibrahim sebenarnya masih dan diperlukan oleh rakyat, tidak ditolak oleh rakyat. Datuk Pengelola Bijaya Diraja Istana Negara, Major General Datuk Zahari Muhammad Arifin berkata, Sri Paduka juga menzahirkan rasa sukacita dan kagum dengan sambutan berkenan yang dijayakan dengan penglibatan jabatan dan agensi kerajaan serta pihak swasta. Al-Sultan Abdullah bertita sambutan Hari Kebangsaan tahun ini amat besar maknanya buat Baginda dan Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah yang menyambutnya buat kali terakhir selaku yang di-Pertuan Agong dan Permaisuri Agong. Sambutan ini menjadi kenangan manis yang akan sentiasa dalam ingatan buat Seri Paduka Baginda berdua. Al-Sultan Abdullah menzahirkan rasa terharu dan terima kasih kepada rakyat pelbagai kaum yang telah datang menyertai dan memberi sokongan untuk meraihkan sambutan hari yang bersejarah itu. Katanya menerusi satu kenyataan yang dikeluarkan Istana Negara hari ini. Menurut Zahari lagi, Paduka amat kagum menyaksikan persembahan yang ditunjukkan oleh kesemua kontingen serta peserta daripada pelbagai peringkat umur yang mempamerkan semangat kenegaraan dan cintakan negara. Al-Sultan Abdullah turut bertitah semangat perpaduan dan patriotisme yang dipamerkan dalam setiap acara dan majlis yang dianjurkan di seluruh negara sangat membanggakan dan sewajarnya dipuji. Baginda berharap semangat yang secara langsung mencerminkan keakraban rakyat pelbagai kaum itu dapat memperkukuh lagi keharmonian negara. Al-Sultan Abdullah dan Tunku Azizah mengajak seluruh rakyat untuk bersama-sama mendoakan agar kedaulatan Malaysia terus dipelihara dan dilimpahi dengan segala keberkatan dan keamanan yang berkekalan. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda untuk isu kali ini apabila Agong menzahir tahniah kepada Kerajaan Perpaduan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim atas sambutan luar biasa Hari Kebangsaan. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, ini satu perkara yang mungkin akan mengejutkan anda, dipetik daripada sabudin.com. Merujuk kepada tajuk Sah PAS Gila Talak dengan UMNO. Apa cerita? Jom kita lihat dan baca. Apabila PAS tiba-tiba mahu bekerjasama semula dengan UMNO, apa lagi mahu dikata? Melainkan inilah yang dikatakan gila talak namanya. Timbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim Tuan Man dilaporkan berkata,
Kesediaan itu kerana PAS percaya sebahagian besar ahli UMNO masih sayangkan mufakat nasional yang diwujudkan oleh kedua-dua parti itu pada tahun 2019 selepas Barisan Nasional gagal mempertahankan Putrajaya pada PRU 14 lalu. Kita mesti buang yang keruh. Gagasan mufakat nasional masih terbuka kepada PAS dan Parti Bersatu dalam Perikatan Nasional yakin ummah ini perlukan penyatuan dan muafakat. Kita juga penuh yakin bahawa dalaman UMNO masih sayangkan gagasan ini, katanya lagi. Pun begitu, tambah Tuan Ibrahim, kerjasama dengan UMNO itu hendaklah tidak melibatkan pemimpin yang berpakat dengan DAP. Aduh, apalagi yang PAS masih nak bekerjasama dengan UMNO ini. UMNO sekarang sudah bersama dengan orang lain dan tidak patut lagi PAS tergila-gilakannya. Lagipun, bukankah dulu PAS sendiri yang mengenepikan UMNO kerana tergairah ingin bersama dengan Bersatu, lalu secara diam-diam menganggotai pula Perikatan Nasional. Kenapa ketika itu PAS memilih menyertai Perikatan Nasional, walhal ia sedang berasmara dengan UMNO dalam mufakat nasional? Mengapa sekarang tidak terus setia saja pada Bersatu dalam Perikatan Nasional? Apakah Bersatu pasangan yang tidak memuaskan dari segi layanan? Selain itu, gila talak PAS hanya ingin bekerjasama dengan UMNO dengan syarat tidak melibatkan pemimpinnya yang berpakat dengan DAP juga, sebagai tidak masuk akal sama sekali. UMNO yang mana yang PAS ingin bekerjasama itu? UMNO hanya ada satu, dan keputusan parti bekerjasama dengan Pakatan Harapan PH adalah keputusan kepimpinannya yang berhak berbuat demikian. Tiada dua nahkoda dalam UMNO, kerana keputusan pimpinan adalah mewakili UMNO secara keseluruhannya. Pemimpin UMNO yang sudah keluar parti seperti Anwar Musa dan Saidan Kasim bukan lagi mewakili suara UMNO yang sah. Bahkan sama seperti PAS, mereka itu pun jenis gila talak juga. Ditulis oleh Sabudin Hussein 30 Ogos 2023. Saudara, menjadi pertanyaan kita pada malam ini ialah bila dan apakah tujuannya PAS nak bekerjasama penuh dengan UMNO semula? Kalau kita lihat semula rentetan kepada politik Malaysia, khususnya untuk mufakat nasional dan Perikatan Nasional, anda masih ingat lagi, pernah juga beberapa kali Bersatu dijemput menyertai mufakat nasional. Tapi apa jawapannya? Kita pun tahu pada waktu itu seakan-akan Bersatu tidak mahu menyertai mufakat nasional. UMNO pun seperti tak nak menjemput Bersatu dalam mufakat nasional. Jadi, sekarang ini kenapa pula tiba-tiba Bersatu mahu menyertai mufakat nasional? Kenapa nak diwujudkan Perikatan Nasional kalau nak hidupkan mufakat nasional? Dah berapa banyak dah gabungan yang ada di Malaysia ini. Lagi bingung, lagi pening rakyat Malaysia. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda untuk isu kali ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, pendedahan pada malam ini adalah pendedahan yang paling luar biasa, tapi agak kesian jugalah. Saudara, dipetik daripada sabudin.com, kesian PAS masih tetap kemeruk nak bersama UMNO. Dengan Bersatu saja tak bolehkah tubuh kerajaan? Sejak akhir-akhir ni masih lagi dibawa oleh Hadi Awang dan PAS, masih diratib oleh Perikatan Nasional bahawa kerajaan kononnya akan tumbang. Dulu janji bulan 8, dah habis bulan 8 tak habis lagi. Tak tumbang lagi. Dan ini mungkin edisi yang baru untuk mereka. Apabila kini lihat pula, kita nampak pula PAS mula melamar semula PAS pula UMNO. Mereka seakan-akan sudah kebuntuan. Tidak berjaya untuk menumbangkan Anwar Ibrahim, kerajaan perpaduan dengan hanya bersama dengan Bersatu, mungkin dah mula sedar bahawa rancangan mahu menumbangkan kerajaan bersama Parti Bersatu tidak akan menjadi kenyataan. Jadi oleh sebab itu, mungkin dah mula mereka sedar bahawa UMNO saja yang boleh membantu mereka untuk menumbangkan kerajaan.
Namun demikian, malangnya UMNO dah kata, mereka kata tak perlulah lamar kami lagi. Dahulu anda bersama dengan UMNO, anda tak peduli kami, kata mereka. Jadi sekarang nak balik semula pada talak mereka, kata mereka lagi. Kesian dengan PAS, mereka nampaknya tetap teringin, gairah dan kemeruk, mahu bekerja sama dengan UMNO semula, walaupun sebelum ini telah ditolak berkali-kali. Kali ini, keyakinan bekerja sama itu diyakini dapat dilaksanakan setelah Ahmad Zahid Hamidi pada suatu ketika nanti tidak lagi menjadi Presiden UMNO. Ahli Majlis Surah Ulama PAS, Mahfuz Mohamed berkata, dengan bersatunya ketiga-tiga parti Melayu terbesar itu setelah Zahid Hamidi tidak lagi memimpin UMNO nanti, malah akan dapat merealisasikan hasrat mereka untuk terus menguasai kepimpinan negara. Saya yakin dan percaya apabila Zahid tak jadi presiden lagi nanti, kata beliau, saya yakin dan percaya ketiga-tiga parti besar Melayu ini, yaitu UMNO Bersatu dan PAS akan bersatu, kata beliau lagi. Maka insya Allah kita akan kuat dan kukuh untuk terus dapat memimpin dan menguasai negara Malaysia tercinta ini. Katanya ketika berucap pada ceramah kelompok ambang Merdeka Perikatan Nasional di Kampung Jeram, Muar. Sekarang ternampak jelas keinginan dan kegairahan PAS untuk bekerja sama dengan UMNO semula hanyalah semata-mata untuk membolehkan parti itu menjadi sebahagian daripada kerajaan semula. Bukan untuk apa? Bukan untuk yang lain-lain. Hanya untuk mahu menjadi sebahagian daripada kerajaan semula. Wah, ini terbongkar akhirnya. Tanpa bekerja sama dengan UMNO, tak bolehkah PAS menjadi kerajaan melalui kerjasama dengan Bersatu dan Gerakan saja? Penting rupanya UMNO di sisi PAS. Soalnya, bila ketikanya Zahid Hamidi tidak lagi menjadi Presiden UMNO seperti diharap-harapkan PAS itu, 3 tahun lagi, 4 tahun lagi, atau 10 tahun lagi. Tunggulah saja ya. Selain itu, untuk apa sebenarnya PAS beriaya mahu menjadi kerajaan semula? Untuk apa PAS beriaya sangat mahu menjadi kerajaan semula? Adakah supaya dapat makan gaji buta semula? Selama berada dalam kerajaan sebelum ini, ketika era Mahayadin Mat Yassin dan Ismail Sabri Yaakob, parti itu terbukti gagal memainkan peranan yang berkesan untuk kepentingan negara. Presiden PAS, Hadi Awang, sebagai duta bertaraf menteri ke Timur Tengah, lebih dianggap hanya makan gaji buta kerana banyak berada di marang daripada memainkan peranan dengan fungsi jawatan yang disandang beliau. Begitu juga dengan menteri dan timbalan menteri daripada PAS, ada macam tiada. Nak kata tiada, tetapi ada pula dengan kereta rasmi ke sana sini penuh bergaya. Negeri-negeri yang ditabir PAS lagi terbukti gagal, khususnya dalam menyelesaikan masalah rakyat. Misalnya masalah air di Kelantan yang sudah pun berlarutan puluhan tahun lamanya tanpa penyelesaian. Betul jugalah kan, kehairan ketika PAS menjadi sebahagian daripada kerajaan selama 2 penggal. Bolehlah cakap 2 penggal walaupun tak sampai pun 5 tahun bersama dengan Muhyiddin dan akhirnya bersama dengan Ismail Sabri Yaakob, tiada pula penambahbaikan dalam air di Kelantan. Walhal mereka dah pun menjadi sebahagian daripada kerajaan pada waktu itu. Jadi betullah mungkin dikatakan oleh Sabudin Husin ini tidak membawa perkara yang berkesan di dalam membantu rakyat di Kelantan khususnya. Negeri-negeri PAS, takbiran PAS juga masih berharap bantuan kerajaan pusat untuk membiayai projek-projek pembangunan dan pengurusan negeri. Sebegitu gagal sekalipun, masih gairah lagi PAS nampaknya mahu menguasai kerajaan pusat. Tak ada rasa malu ke dalam diri mereka. Ditulis oleh sabudinhusin.com. Sebelum kita berpisah, sila tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe, itu percuma, tak perlu bayar apa-apa. Kita jumpa lagi, bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, ini satu pendedahan paling menarik yang pernah saya sampaikan kepada Anda semua.
Memang rakyat dah bosan dengan politik yang ada sekarang. Memang rakyat dah bosan dengan edisi cantas mencantas. Rakyat dah bosan edisi nak tumbangkan kerajaan. Tak puas lagi dengan langkah Sheraton, nak dibuat lagi langkah Sheraton 1, 2 dan 3. Tak puas lagi Muhyiddin Tahpun dicantas pada masa menjadi Perdana Menteri. Kali ini pula ada lagi cerita-cerita yang nak mencantas Perdana Menteri. Apa nak jadi kalau macam tu? Tapi saudara, isu yang kita nak cakap pada petang ini ialah tentang rakyat bosan dakwaan tak masuk akal hadi. Ini kata Muhammad Hairi. Saudara, sejak akhir-akhir ini selepas PRN 2023 untuk 6 buah negeri dan selepas kononnya ada ramalan bahawa Anwar Ibrahim dan akan tumbang pada bulan Ogos ini, pada bulan 8 ini dah 1 hari bulan September dah. Habis dah bulan 8, tak tumbang juga Anwar Ibrahim. Akhirnya, makin hari makin luar biasa dakwaan-dakwaan daripada Hadi. Tak tahulah pada pendapat anda masuk akal atau tidak. Tetapi menurut Muhammad Hairi, ia dah tak masuk akal lagi. Saudara-saudara sekalian, Parti PAS dan Perikatan Nasional seharusnya mengutamakan tawaran dan agenda yang ingin dibawa di negeri ini sebagai bahan kempen pilihan raya kecil PRK Parlimen Pulai dan Simpang Jeram dan bukannya menceritakan tentang retorik kosong tentang perubahan kerajaan pusat. Itulah. Saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh NEP Ketua Pemuda UMNO Muhammad Hairi Sah ini. Tak kiralah siapa parti politik, tak kiralah apa gamuan parti politik, setiap kali nak memberikan kempen ataupun mahu menang, mereka perlu menawarkan dan agenda yang ingin dibawa di negeri yang ingin dimenangi, bukan tentang perubahan kerajaan pusat. Sampai bila kita nak dengar cerita tentang perubahan pusat? Sampai bila? Itu persoalannya. Dah tak tahan sangat ke tunggu 4 tahun lagi? Atau ada yang nak dikejar-kejar? Itu yang dipersoalkan oleh netizen. Apa yang nak dikejar sangat? Apa yang nak tergesa-gesa sangat? Kata mereka. Adakah sesuatu yang ingin nak dicapai atau nak ditutup? Kata mereka. Naib Ketua Pemuda UMNO Muhammad Hairi Shah mengatakan bahawa rakyat khususnya golongan muda di Johor lebih berminat untuk mendengar agenda meningkatkan taraf ekonomi berbanding isu politik. Saya pun kalaulah itu pergi ke Sabah, saya sebagai anak muda, saya lebih mahu melihat tentang bagaimana atau apa agenda meningkatkan taraf ekonomi yang ada di negeri saya di Sabah berbanding dengan politik. Politik ni kadang-kadang orang Sabah kata karut. Anda tahu maksud karut? Karut itu kalau di Sabah tu tipu. Jadi kalau anda nak belajar perkataan Sabah, karut, K-E-R-U-T itu, kalau di Sabah boleh diartikan sebagai menipu. Saudara, rakyat sebenarnya sudah bosan mendengar dakwaan tidak masuk akal daripada Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang bahawa kemenangan parti itu akan membantu merubah kerajaan persekutuan. Saya tak tahu solusi atau bagaimana cara yang boleh diadaptasi oleh Perikatan Nasional PAS sehingga boleh membentuk kerajaan baru. Kata beliau lagi, rakyat sudah letih. Kalau lihat di Kelantan, Terengganu dan Kedah selepas kemenangan Perikatan Nasional, akhirnya Menteri Besar mereka tetap juga bertemu dengan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi amat penting keselarian antara kerajaan negeri dan kerajaan pusat, katanya lagi. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas majlis perasmian Sukan Bangsa Johor 2023 di Stadium Arena Majlis Bandaraya. Hari ini beliau diminta mengulas dakwaan Abdul Hadi Awang bahawa kemenangan calon Perikatan Nasional di Pulai akan mengukuhkan perubahan kerajaan yang menurutnya boleh berlaku bila-bila masa. Dulu janji bulan 8 dah, nak bulan 9 dah ni. Tak tahulah nak buat apa lagi. Sementara itu Muhammad Hairian juga anggota Dewan Undangan Negeri Larkin turut meminta agar pengundi Parlimen Pulai dan Dewan Undangan Negeri Simpang Jeram terus memberikan kepercayaan kepada calon Pakatan Harapan yang mewakili kerajaan perpaduan.
Beliau yang juga pengerusi jawatan kuasa belia Sukan Pembangunan Usahawan Koperasi dan Sumber Manusia Negeri berkata rakyat boleh menilai usaha dan komitmen dipamerkan kerajaan pusat dan kerajaan negeri mentadbir menerusi pelbagai inisiatif khususnya Agenda Maju Johor 2030 katanya lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda tentang isu kali ini. Adakah anda juga seperti pemikiran kami berdua, yaitu Muhammad Dahiri mengatakan bahawa rakyat bosan dakwaan tak masuk akal hadi, ataupun anda juga sehaluan dengan mengatakan bahawa yang kita nak dengar ialah agenda meningkatkan taraf ekonomi berbanding isu politik. Sampai bila nak bercakap tentang merubah kerajaan pusat? Sampai bila nak menumbangkan kerajaan pusat? Kalau ini berlarutan, dendam kesumat terus berlaku, hancurlah Malaysia. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ramai orang tanya dalam ruangan komen selepas saya membuat pendedahan berapa gaji ahli parlimen dan menteri di Malaysia. Saya sudah menyatakannya, saya sudah menerangkannya kepada anda berapa gaji menteri dan ahli parlimen itu, dan ramai orang terkejut. Tapi ada juga persoalan. Mereka kata tolong pula dedahkan berapa gaji dan allowance seorang hakim di Malaysia. Mesti ramai yang tak tahu kan berapa gaji mereka, berapa duit mereka dan berapa pendapatan mereka. Ini dipetik daripada negaramerdeka.com. Ramai yang tak tahu berapa sebenarnya gaji dan allowance hakim di Malaysia. Hakim Mahkamah Tinggi dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong atas nasihat Perdana Menteri dan setelah merujuk ke Majlis Raja-Raja. Sebelum menasihati Yang di-Pertuan Agong, Perdana Menteri pula haruslah merujuk kepada Ketua Hakim Negara. Ini adalah berdasarkan perkara 122B Perlembagaan Persekutuan. Berdasarkan perkara 123 Perlembagaan Persekutuan, sebelum pelantikannya, seseorang hakim haruslah memiliki kelayakan seperti berikut, iaitu dia mestilah seorang warga negara Malaysia dan dalam tempoh 10 tahun sebelum pelantikannya, mestilah seorang peguam yang menjalankan amalan guaman atau seorang pegawai dari Perkhidmatan Kehakiman dan Perundangan Persekutuan dan Negeri atau mana-mana salah satu daripadanya. Maknanya, seorang hakim itu mestilah dari latar belakang perundangan yang memiliki ijazah undang-undang dan telah menjalankan amalan guaman sama ada di dalam kerajaan atau swasta. Ada orang tanya berapa sebenarnya gaji dan allowance seorang hakim. Dalam posting ini saya akan senaraikan saraan seorang hakim Mahkamah Tinggi saja. Ia sebenarnya telah termaktub dalam Akta Saraan Hakim 1971 Akta 45. Hakim-hakim pun terima gaji bulanan juga, dibayar daripada kumpulan wang disatukan. Nombor 1. Gaji pokok seorang hakim ialah sebanyak RM26,500. Kedua, subsidi allowance rumah ialah sebanyak RM3,000. Ketiga, peruntukan pembantu rumah ialah RM2,000. Sebelum saya teruskan, saya tertarik dengan allowance, subsidi allowance rumah seorang hakim bernilai RM3,000. Saya setuju dengan allowance ini kerana ialah kita nak lihat hakim kita ini diperjuangkan, pastilah takkanlah diberikan rumah yang biasa-biasa saja kan. Dia perlu rumah yang setaraf dengan jawatan beliau. RM3,000 itu untuk seorang hakim yang tinggal di Kuala Lumpur atau di mana-mana negeri, bagi saya ialah munasabah. Dan ketiga itu pula ialah peruntukan untuk pembantu rumah sebanyak RM2,000. Ini juga adalah sesuatu yang munasabah. Kerana kalau kita tahu gaji seorang pembantu rumah khususnya pada waktu ini ialah lebih kurang dalam nilai RM2,000. Sedangkan gaji minimum pun sudah RM1,000. Apakah pula gaji pembantu rumah seorang hakim? Betul tidak? Yang keempat yang diterima oleh hakim ialah
Peruntukan jagaan halaman rumah Rp3.000 setahun. Ini bukan sebulan tetapi setahun. Kelima, elaun perumahan khas. Separuh dari subsidi elaun rumah iaitu Rp1.500 jika tinggal di kautus yang disediakan kerajaan yang mana perabotnya ialah penuh, fully furnished. Nombor 6. Elaun keraian sebanyak Rp5.000. Ketujuh, elaun wilayah iaitu 10% dari gaji pokok bagi hakim-hakim yang bertugas di Mahkamah Tinggi Sabah dan Sarawak, iaitu lebih kurang dalam Rm2.650. Elaun khas kehakiman sebanyak Rm6.000. Ulang sekali lagi, yang ke-8 ialah elaun khas kehakiman sebanyak Rm6.000. Itu saja gaji dan elaun seorang hakim. Campur, tolak, darab, bahagi, jumlah sebulan gaji seorang hakim lebih kurang dalam Rm45.150 sebulan. Rm45.150 sebulan. Antara kemudahan lain yang dinikmati oleh hakim-hakim pula ialah nombor 1, kenderaan rasmi kerajaan beserta semua aksesori dan petrol serta penyelenggaraan dan tol ditanggung oleh kerajaan. Minyak dan tol free. Ia juga diletakkan lambang yang diluluskan oleh Ketua Hakim Negara. Nombor 2, elaun dan pakaian uniform pemandu ditanggung oleh kerajaan. Kadar yang sama seperti pemandu kerajaan. Driver free. Nombor 3, elaun tugas rasmi luar pejabat atas kadar yang sama seperti pegawai JUSA A. Keempat, pakaian rasmi pada kadar Rm1.500 sekali dalam 2 tahun. Baju kerja juga free. Nombor 6, pakaian istiadat pada kadar yang ditentukan oleh perbendaharaan. Nombor 6, elaun pakaian panas jika dikehendaki bertugas di negara sejuk atas kadar sama seperti pegawai JUSA A. Nombor 7, bayaran subsidi pakaian black tie atas kadar yang sama seperti diterima pegawai JUSA A. Nombor 8, pasangan hakim layak menuntut elaun pakaian bagi majlis istiadat rasmi atas kadar yang sama seperti hakim tersebut. Nombor 9, kemudahan perubatan atas dasar atas kadar sama seperti pegawai JUSA A. Nombor 10, cuti tahunan selama 35 hari tidak termasuk cuti umum dan hujung minggu. Nombor 11, bekalan utility di rumah hakim ditanggung oleh kerajaan. Bekalan ini ialah air, elektrik, kumbahan dan gas bermeter. Semua utility free. Nombor 12, talian telefon dan internet di rumah hakim ditanggung oleh kerajaan juga free. Talian telefon bimbit sehingga Rm500 ditanggung oleh kerajaan. Nombor 13, kemudahan membeli telefon bimbit atas kadar yang sama seperti pegawai staf 3. Saya percaya merujuk kepada pegawai turus 3, handphone juga free. Nombor 14, kemudahan keluar negara bagi diri sendiri, isteri dan 3 orang anak berumur bawah 21 tahun pada kadar kelas pertama Kuala Lumpur ke London bagi diri sendiri dan pasangan dengan kelas ekonomi bagi 3 orang anak. Kemudahan ini layak dituntut sekali dalam 5 tahun, kecuali Ketua Hakim Negara setahun sekali raya datang lagi. Hakim boleh memilih untuk mengambil tiket ini atau tunai seperti mana yang ditetapkan oleh kerajaan. Ke-15, kemudahan balik ke wilayah asal. Hakim Semenanjung boleh bertugas di Sabah dan Sarawak dan sebaliknya. Sekali dalam setahun atas kadar kelas pertama bagi diri sendiri dan pasangan dan kelas ekonomi bagi 3 orang anak di bawah 21 tahun umur.
Kemudahan mesti digunakan dalam tahun yang sama. Nomor 16, kad pesara pada apabila hakim bersara. Nomor 17, kemudahan keahlian kelabsukan atau rekreasi seperti yang dibayar kepada pegawai JUSAE. Nomor 18, kemudahan pinjaman kenderaan kerajaan seperti kelayakan pegawai JUSAE. Nomor 19, kemudahan pinjaman ke perumahan kerajaan, maksimum pembiayaan Rm700.000. Dan ke-20, manfaat kematian dan kecederaan apabila berlaku kemalangan dalam penerbangan kapal terbang. Kematian Rm150.000, kecederaan kekal antara Rp150.000 hingga Rp275.000. Okeylah, cukuplah tu. Rambang mata tengok angka-angka dan ayat-ayat free tersebut. Itulah saraan dan manfaat bagi seorang hakim yang berkhidmat di Mahkamah Tinggi di Malaysia. Dari saudara-saudara sekalian, itu dia pendedahan tentang berapa gaji dan allowance hakim di Malaysia yang ramai tak tahu. Dipetik daripada negaramerdeka.com, ditulis oleh, kita kongsikan artikel ini, ditulis oleh Nabil Nakik 6 daripada Facebook, dipetik dari negaramerdeka.com. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, share video ini kerana ianya pasti memberikan manfaat kepada Anda semua. Jangan tanya lagi kalau udah tahu. Bye-bye.